اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 5 bayar ke 11 daripada atas. Muka surat 5 bayar ke 11 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tidak beriman seseorang, tidak beriman ni semata-mata mengetahui benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada mengikut dan menerima akan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini, dengan hanya semata-mata mengetahui akan benar tapi menerima kebenarannya tidak dihukum dengan beriman. Kebanyakan kafir, yakni kafir Mekah, tidak dihukum dengan beriman. Kebanyakan kafir, yakni kafir Mekah, yang mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang sebenarnya. Kafir Mekah ke, kafir Yahudi ke, hak ulama-ulama Yahudi dia tu, hak kenal hal Nabi sebelum lahir lagi ni, dia tengok, dia tahu memang Nabi ni betul Nabi dan Rasul. Tidak dihukum dengan beriman. Tengok ayat dia molek. Tidak dihukum dengan beriman. Kebanyakan kafir Mekah ke, kafir Yahudi ke, yang mengetahui, kafir ni tahu sangat bahawasanya Nabi Muhammad itu, Nabi kita ni Nabi. Faham tak? Nak koma ke mana tu? Bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul sebenarnya, yang sebenar, bukan Nabi palsu ni. Kafir Mekah tahu memang Nabi kita betul Nabi sungguh. Oh, kafir Yahudinya, dia kenal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ni. Pok kafir Yahudi ni kenal Rasul akhir zaman ni, Nabi kita macam kenal anak mereka. Dalam kitab mereka terdahulunya, Taurat ke Injil ke, samalah cerita dah sifat Nabi Rasul akhir zaman ni balah mana. Mereka kenal sangat, tapi tak panggil beriman sebab tahu je, tapi terimanya tidak, kerana mereka itu tidak mengikut dan menerima akan yang tersebut, akan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni balik pada sambungan takrif iman. Tajuk iman. Bahagian agama ada 3, Islam, iman dan ihsan. Sekarang pembicaraan tajuk di takrif iman. Takrif iman ni hati kita terima, hati kita benar, hati kita mengaku. Itu iman. Kalau hanya tahu tapi hati tak boleh terima, hati tak boleh benar, tak panggil beriman. Tetapi hati nak benar, hati nak terima, kena mari daripada tahu. Tahu tak? Kita nak hati nak terima, hati nak benar, kena mari daripada tahu. Kalau tahu nak benar ke mana? Kalau tak tahu, macam mana hati kita nak terima? Sebab tu bab ini aqaidul iman, simpulan iman, kepercayaan
dalam bab iman ni, dia kena tahu molek, kena belajar molek, kena reti molek. Tahu, reti, kemudian kita pun terima, kita pun benar di hati. Tapi kena mari daripada tahu. Semata-mata tahu, hati tak benar, tak panggil beriman. Semata-mata tahu. Contoh je buat misal sini, kapi Mekah. Dia kata kapi ni kapi Mekah contohnya. Kapi Mekah kenal Nabi, kita kena ajak budak Al-Amin. Al-Amin yang boleh harap, yang boleh dipercayai, yang paling berjuru. Kalau Nabi kita kata di balik bukit ni ada tentera nak serang Mekah, tak payah bicek, pakai ya selalu dah. Mana? Memang dia tahu Nabi kita ni benar. Jadi apabila Nabi kita mengaku bahawa dia menjadi Nabi, menjadi Rasulullah, mereka nak kata bohong, mereka tahu dah Nabi kita ni bukan jenis bohong. Mereka tahu betul ni, tapi hati tak mau terima, tak beriman. Orang panggil walaupun tahu. Hak paling jelasnya Abu Talib, memang dia tahu Nabi kita benar. Memang dia tahu Nabi kita ni tak ada bohong-bohong. Sebab tu Abu Talib dilindung Nabi ni. Dia lindung Nabi dengan nyawa dia sendiri. Bukan kata semata-mata anak saudara, anak hak dipelihara, hak dia lebih kasih daripada anak sendiri. Bukan semata-mata gitu. Sebab dia tahu dah anak saudara dia ni, anak hak Abu Talib bela ni, memang tak ada salah apa-apa pun. Hak dibawa tu mesti memang sahih tu. Dia tahu sangat benar. Tapi dia tak mau beriman, tak mau terima hati. Walaupun tahu benar, tak mau terima hati. Tidak panggil beriman Abu Talib. Sebab apa dia tak mau terima hati? Terima Nabi Muhammad kata gapa ketuk nenek hari tu peluk. Dia pergi sekat kot tu. Jadi maknanya nak diterima hati, nak benar ni macam sibuk ngelepah lah. Inilah kurniaan nikmat daripada Allah. Hak nombor satu, nikmat iman dan Islam. Ni nikmat hak nombor satu. Nikmat Islam, nikmat iman. Kita lahir daripada kalangan mak ayah Islam. Ada minta-minta? Ada minta? Ya Allah, lahirkan aku daripada mak ayah Islam. Kan senang Islam lalu. Tak? Tuhan yang susun. Itu sebesar-besar kurniaan daripada Allah. Kemudian dididik pula dengan iman sebelum mau balik. Balik dalam keadaan beriman, boleh percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kita 1400 tahun lebih dah pisah ni. Boleh terima, boleh percaya bolak-bolak. Ini iman, kepercayaan besar. Tengok Abu Talib, anak saudara dia sendiri, hak dibela, hak memang dia tahu benar. Kalau kata Nabi, ya sungguh Nabi. Kalau kata Rasul, ya sungguh Rasul. Kalau kata ada akhirat, ya sungguh ada akhirat. Memang betul. Dia tahu betul. Tapi dia beriman ke tak terima ke tak hati? Tak terima, tak panggil beriman. Hak Nabi sampai kelas minit tu. Nabi nak dakwah. Itu tugas Rasul gitulah. Sampai kesudah dia tak ambuh. Sebab apa? Pada masa nak mati, Nabi nak dakwah, ni Abu Jahal pula duduk bakit. Payah lah. Maka Nabi pun jadi terkilang. Sebab dia seorang je tak beriman. Adapun isteri Abu Talib, Fatimah binti Asad, tu beriman. Yang kalau kita ngaji bab himpitan kubur atas pandangan yang kuat, semua kena himpitan kubur, walaupun orang soleh sekalipun, walaupun kanak-kanak sekalipun. Yang tak kena himpitan kubur hanya para anbiya, para mursalin, rasul, dan Fatimah binti Asad. Ada nama suku tu, Fatimah binti Asad. Para anbiya, nabi-nabi tak kena himpitan. Para rasul tak kena himpitan, dan Fatimah binti Asad.
Bukan Fatimah binti Rasulullah, Fatimah binti Asad. Siapa dia? Isteri kepada Abu Talib, ayah pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ni ada tempat khusus ni, ada nama khusus nama Fatimah binti Asad, beriman. Tapi Abu Talib tidak. Mana anak-anak dia semua beriman, isteri dia beriman, dia tak boleh pergi. Taufik hidayah milik Allah. Tapi walaupun kena himpitan kubur orang soleh, kanak-kanak, tapi bukan himpitan yang menyeksa. Jangan salah faham pula. Ada saya dengar dari dia baru ni, ada sekali dia kata kena himpit selisih orang rusuk. Itu orang fasik, orang kafir. Orang yang soleh, orang beriman yang soleh, kata kanak-kanak kena himpitan, himpitan manja, bukan himpitan menyeksa. Bukan himpitan menyeksa. Ini atas pandang yang kuat kita. Tapi nak ceritanya, ada nama suku situ, Fatimah binti Asad, isteri pada Abu Talib. Makna apakah sudah Abu Talib tak mau beriman, mati dalam keadaan tidak beriman, maka Nabi pun terkilang. Tu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau yang Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang engkau kasih. Siapa orang kau kasih sini? Abu Talib. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Walaupun hidup akhir zaman, walaupun tak jumpa dengan Nabi 1400 tahun lebih, kalau Tuhan bagi hidayah, beriman molek-molek. Ni hak nikmat hak paling besar sekali. Nak boleh percaya ni, nak beriman dalam ni. Ni tahu pun tak mau beriman. Tahu. Termasuk juga dengan Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Apabila ni dengar cerita ada seseorang yang dakwa sebagai rasul di Mekah, mereka datang. Tapi nak ceritanya, hak Nabi kita ni, hak sebelum jadi Nabi pun ulama-ulama dia tahu dah. Hak kisah Nabi kita musafir bersama Abu Talib berniaga, pulang balik apa semua tu kan. Tu biasa dengar cerita tu. Maknanya sebelum Nabi kita mengaku sebagai Nabi, orang alim Yahudi kenal dah siapa Nabi. Kenal dah. Sekali apabila dengar khabaran ceritaan ada yang mengaku Nabi akhir zaman, mereka mari berjumpa. Ulama Yahudi mari berjumpa, tak dan tanya, tengok orang pun memang dia tahu dah benar, memang Nabi. Benar Nabi. Sebab apa? Dengan sifat-sifat tu tepat hak ada dalam kitab yang terdahulu. Kitab Taurat contohnya, kitab Injil contohnya. Walaupun rupa Nabi hak putih merah tu dia kata hitam, dia ubah. Tapi dia ubah pun ulama dia tahu ayat asal tu gapo. Warna kulit Nabi tu warna gapo, dia tahu. Walaupun dia ubah warna hitam pun dia tahu bukan hitam. Maknanya bila tengok Nabi yang salam memang sahih. Memang ya sungguh Nabi ni. Dia pun tanya soalan, jawab je sahih. Ni memang Nabi. Tapi Tuhan tak beri hidayah, balik tetap tak mau beriman. Tahu tak Nabi benar? Tahu. Tapi tak mau terima. Tak beriman, hak ulama Yahudi. Sebab dia atas niat juga. Taufik hidayah tu milik Allah. Tuhan susun. Ada di kalangan orang alim Yahudi ni memang niat dia betul. Mai jumpa dengan Nabi SAW, nak bersoal jawab, kalau betul nak beriman. Hak ni Tuhan akan beri hidayah beriman. Tapi segelintir. Hak ramai-ramai ni mari oleh kerana bukan Bani Israel. Orang Arab Mekah Jadi dia mari bukan mari nak cari kebenaran, dia mari nak cari jalan, nak menafikan dakwaan Nabi Muhammad ni Rasul. Sebab bukan Bani Israel ni orang Arab ni. Dia mari nak tolak kebenaran, sebenarnya mari nak lawan. Mari tengok ya sungguh Nabi. Dari niat dia nak lawan, Tuhan tak beri hidayah kepada mereka. Adapun hak segelintir, hak tahu hidayah ni dia mari memang betul-betul nak soal jawab dulu, nak tu dulu,
Tapi kalau betul nak beriman, ni lain. Ni tuan bagi taufik hidayah ni. Tapi segelintir je lah. Sebab tu kadang kita ni penting pada niat. Kita belajar niat ke apa? Niat nak perbaiki diri, insya-Allah. Tuan bagi kekuatan kita boleh baiki diri. Niat kita belajar nak ke apa? Nak sedap cakap, boleh sedap cakap. Baiki diri tak ada. Ada gitu. Atas niat kita sendiri. Belajar kenapa? Mana hak ulama Yahudi mari jumpa Nabi, niatnya apa? Niat dia nak cakap tu. Ni tuan akan beri taufik hidayah. Dia jumpa Nabi, dia tanya-tanya, ya betul. Hak ni mari tak? Mari oleh kerana Nabi ni bukan orang Bani Israel, orang Arab. Dia mari kau boleh nak beri nak kata palsu. Rasul apa ni? Tapi mari-mari tak boleh nak kata palsu. Sebab apa? Tengok muka pun, dah, ni memang Rasul sungguh. Tanya soalan pun memanglah jawapan dia jawapan Rasul. Jawapan Rasul ni. Tapi kenapa tak beriman? Sebab dia mari bukan nak beriman. Dia mari nak tolak sebab Nabi bukan Bani Israel. Itu niat, peranan niat. Tapi kok mana pun itu semua adalah susunan Allah Subhanahu wa taala lah. Nak ceritanya taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis ulama Yahudi ni beriman, jadi mudah dakwah Nabi. Tiba-tiba mari ulama Yahudi tidak beriman, segelintir saja beriman. Kemudian hak kenal Nabi sungguh-sungguhnya tak mau beriman juga. Pembesar-pembesar Mekah tak mau beriman juga. Hak beriman orang biasa-biasa, orang miskin, hamba orang. Ni mana? Sebab apa? Hak ni hak tak kendak. Tak kendak beriman. Hak tak kendak tak beriman. Sebab itulah kita boleh percaya kepada agama tu sebesar-besar kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkadang mari di hati kita berasa tak berapa nak harap ke agama, kita cepat-cepat minta dengan Allah Subhanahu wa taala buang keraguan kita kepada agama. Keraguan ni bukan siapa tidak beriman. Ada di mari gangguan-gangguan di hati. Berasa tak nak agak je ke agama. Mana kita kena buang tu. Kalau kita lama jadi syok kepada agama, batal iman kita. Kalau mari kurang yakin tu bukan tak beriman, tapi tak kuat. Tak kuat tu cerita lain. Tak kata tidak beriman, tapi iman tak kuat ni dibimbangi sebab imanlah hak nombor satu je. Nak bernilai Islam, iman. Nak bernilai ihsan, iman. Iman nombor satu. Tapi iman taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita balik semula kepada takrif iman terdahulu. Iman ni mengikut, menerima hati, membenar hati, mengaku hati, setuju hati dengan segala perkara agama yang dibawa oleh Rasul. Daripada perkara agama yang mudah, perkara agama yang orang tahu belaka. Itu makna iman. Islam kita terdahulu terima zahir, terima lidah, terima cara zahir. Jadi macam sebut dah berulang-ulang kali, antara Islam dengan iman, perkara yang kena terima perkara yang sama. Cuma bezanya Islam terima zahir, iman percaya hati. Akan samanya. Akan perkara agama yang diketahui secara mudah. Perkara agama yang mana secara umumnya orang tahu belaka, ini perkara agama hak Nabi bawa. Itu akan. Walaupun rukunnya secara tersurat Islam ni nampak pergi pada zahir, iman ni rukunnya nampak pergi pada kepercayaan raib. Tapi akan benda yang kita nak kena terima benda yang sama. Sebab tu terdahulu di rukun Islam, saya mati di 2 kalimah syahadah. Bila kita ada 2 kalimah syahadah, kita akan menerima segala perkara yang dibawa datang oleh Rasul, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita terima? Sebab kita syahadah dah, kita naik saksi, kita mengaku bahawa Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan.
Jadi apa yang Nabi kita bawa sebagai utusan, hak Nabi bawa tu datang daripada Allah, sebagai orang Islam kita terima sekalian. Itu Islam, terima sekalian. Pergi kepada iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Bila kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, maka apa yang Rasul bawa, hati kita akan percaya, beriman sepenuhnya. Hak Nabi bawa ni semua lah, semua perkara. Hak Nabi bawa ni, hak kita nak kena percaya. Sama ada Nabi cerita sejarah lampau dalam Quran, terima, benar, bukan dongeng tu. Cerita-cerita para Rasul terdahulu dalam Quran, Nabi bawa, kena percaya, bukan cerita dongeng. Sama ada Nabi cerita benda akan berlaku kemudian, kita beriman. Nabi cerita benda gaib, kita beriman. Nabi cerita hukum hakam, kita beriman. Nabi cerita larangan, kita beriman. Semua perkara Nabi bawa, kita beriman belaka, hati kita percaya. Itu iman. Sebab itulah asas pada iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Bila kita beriman kepada Rasul, perkara agama yang Rasul bawa, pastilah kita akan terima sekalian. Sebab apa? Sebab Rasul, kita beriman Nabi sebagai Rasulullah, utusan Allah yang benar, yang amanah, yang menyampaikan, yang fatanah. Itu. Sekarang ni Rasul bawa apa? Semua Rasul bawa, kita beriman belaka. Jadi maknanya Islam dengan iman, yang membezakan hanya Islamnya terima zahir, imannya terima hati. Akan segala perkara agama. Cerita gitulah cara mudahnya. Bukan perkara agama, tapi segala perkara agama ni pun ada perkara agama hak besar-besar, ada hak halu-halu. Sebab Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Kita bukan tahu semua, sebagian besar kita tak tahunya. Tapi perkara hak besar-besar, cerita bab malaikah, orang tahu belaka, beriman. Cerita bab hari kiamat, orang kafir pun tahu kiamat akan berlaku. Dia buat jadual benarnya, konon-kononnya. Kenapa itu benda yang orang tahu belaka? Berkaitan dengan kewajipan solat, orang tahu belaka. Berkaitannya kewajipan puasa, orang tahu belaka. Selain daripada mulut kita terima sembahyang wajib, puasa wajib, hati pun kena terima sembahyang wajib, puasa wajib. Sebab itu semuanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Kemudian Islam terima zahir, laksana, buat, tunaikan, kerjakan, pergi kepada ihsan. Kemudian iman terima hati, iman terima hati. Islam terima zahir, iman terima hati, buat ihsan. Jadi iman ni at-tasdiq bil qalbi faqat, benar hati itu iman. At-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu iman. Membenar hati dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu iman. Benar hati je. Sebab dalam ayat-ayat Quran dia banyak menyandarkan iman dengan hati. Hati iman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang dicatatkan pada hati mereka akan iman. Tengok tu. Hati iman, fi qulubihimul iman. Tuan catat di hati mereka akan kepercayaan. Tengok, qulub hati, kait dengan iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap dengan iman. Tengok, hati iman, hati iman, dia kait dua tu. Maka iman hanyalah membenar hati. Iman hanyalah membenar hati. Ikrar dengan lidah, terima cara zahir, bahagian Islam. Laksana, buat dengan jawarah, dengan anggota ni, bahagian ihsan. Ini tiga. Ini takrif iman atas jalanan ulama tauhid, atas jalanan ulama mutakallimun, ulama tauhid.
Tapi biasa dengar tak? Iman at-tasdiq bil qalbi, ikrar dengan lisan, buat dengan jawarih. Itu takrif iman. Biasa dengar tak seumpama tu? Kalau tak silap lah, ada dalam satu nasyid. Nasyid kanak-kanak. Nasyid kanak-kanak. Dia ada takrifkan iman dengan at-tasdiq bil qalbi, benar hati, dan ikrar bil lisan, akur terima secara lidah, secara zahir, kemudian buat dengan jawarih. Itu iman. Biasa nak dengar gitu? Ke biasa ngaji iman apa takrif dia? Takrif iman, takrif ni pengenalan dia. Dah biasa tak dengar iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan ni jawarih ni anggota. Inilah iman takrif yang ditakrifkan oleh ulama fiqh, fuqaha, dan ulama hadis, muhaddisun. Ulama fiqh, ulama hadis, dia takrifkan iman dengan benar hati, ikrar dengan lidah, kemudian buat dengan jawarih, buat dengan anggota. Dia takrifkan iman tiga serangkai tu. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ini iman yang ditakrifkan oleh ulama fiqh. Ini iman yang ditakrifkan oleh ulama hadis. Adapun dalam kitab kita, iman benar hati je, ikrar dengan lidah itu bahagian Islam, buat dengan jawarih, laksanakan, buat dengan anggota kita ni, itu bahagian ihsan. Ada tiga tu sempurnalah agama. Ada tiga tu sempurna agama. Hati benar, zahir pun ngaku, lepas tu kita pun laksanakanlah hak perintah agama ni, barulah comel. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tapi iman semata-mata adalah membenar hati saja. Itu ulama tauhid. Tapi kalau kata iman ni kena ada tiga. Tiga ni, benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ini takrif iman, ini takrif ulama fiqh, takrif ulama hadis, dan takrif golongan khawarij. Takrif golongan khawarij. Puak-puak khawarij ni puak yang terpesong. Jadi macam mana pula jadi serupa pula ulama fiqh, ulama hadis dengan puak khawarij ni? Takrif ni macam serupa. Serupa pada tu tersurat tapi pengertian dia lain. Ni kena belajar molek. Tak belajar salah bawa punah ranah. Takrif pengenalan imam pun tak kenal. Ulama fiqh, ulama hadis mentakrifkan iman dengan tiga tadi. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ni dia panggil ala wajhit takmil, dia panggil atas jalan sempurna agama, atas jalan sempurna iman. Nak sempurna iman kena benar hati, zahir pun kena ngaku, lepas tu laksanakan, buat, barulah sempurna iman. Bukan ala sihah, bukan nak sah iman kena ada tiga. Ada pun khawarij, tiga tu syarat untuk sah iman. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat, sah iman. Hati benar, zahir pun ya, buatnya tidak, batal iman, kafir atau khawarij. Lain tu. Lain. Bunyi macam sama. Iman kena ada tiga serangkai. Benar hati, buat ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ulama fiqh gitu dia punya takrif iman. Ulama fiqh sama, puak khawarij pun sama. Puak khawarij puak sesak ni. Sama pula dengan ulama fiqh. Sama juga dengan ulama hadis. Ulama fiqh, ulama hadis sesak. Jangan. Sebab walaupun bunyi macam sama, tapi jalannya berbeza.
Jadi ulama fiqh, ulama hadis nak kena ada 3 tu. Hati benar, mulut pun ngaku ya, lepas tu kena buat. Ada 3 ni atas ala wajib takmil, atas jalan sempurna iman. Kalau hati benar saja, tiba-tiba buatnya tidak. Hati benar solat wajib, tapi solatnya tidak. Hati benar berjudi haram, tapi sampai masa berjudi juga. Tak batal iman. Dah. Iman tu iman yang tak sempurna. Gitu je. Jadi mana? Apa gimari-gimari sama juga dengan ulama tauhid. Apa je? Gimari-gimari itulah supaya je antara tarikh iman ulama fiqh hadis dengan ulama tauhid sama je. Pimai tamtu ke apa weh? Sama je. Sebab walaupun ulama tauhid mengasingkan, benar hati iman, ikrar dengan lidah Islam, buat dengan jawarih ihsan, tapi buat dengan jawarih ni lah yang akan mensempurnakan Islam dan iman. Sama je lah. Kalau buatnya tidak, iman tak batal, Islam tak batal, iman tak comel, Islam tak comel. Sama je. Ulama fiqh, ulama hadis kata iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ada 3 ni, gini iman dia comel. Tapi kalau hati benar, tapi buatnya tidak, batal iman. Dah, iman je tak comel. Dah sama dengan tarikh ulama tauhid. Iman benar hati saja je. Benar hati berimanlah orang tu. Tapi hati benar buatnya tidak. Iman dia sah, tapi iman dia tak comel. Sama juga. Tak kata pimai tentu je. Sama je. Ada pun khawarij lain. Khawarij ni nak sah iman kena buat. Kena buat dengan jawarih. Baru sah iman. Iman ni percaya solat wajib, puasa wajib. Mulut dia pun kata wajib solat, mulut dia pun kata wajib puasa, tapi buat kedak solat dak, buat kedak puasa dak, batal iman, batal Islam, kafir, kekal neraka. Tu khawarij. Sebab apa? Nak sah iman kena ada 3. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat laksanakan perintah, barulah iman dia sah. Tak laksana perintah, iman dia batal, kafir. Tu khawarij. Tarikhnya lain, tarikhnya macam sama, tapi huraiannya berbeza. Sebab saya pernah dengar sendiri, dibawa takrifan iman dengan benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Tak salah takrif tu. Tu takrif ulama fiqh, itu takrif ulama hadis, tak salah. Tapi digehuraku khawarij. Dia kata tengok ni, iman ni bukannya benar hati, iman ni sampai ke buat dengan jawarih. Jawarih ni anggota kasar, bukan benar hati saja, sampai masa tak buat. Hati percaya, laksananya tidak. Hati percaya pada agama, laksananya tidak, kafir. Sebab apa? Sebab iman kena laksana, bukan benar hati saja. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Tu laksana lah orang panggil, tunaikan, laksanakan. Hak hati kita percaya, baru sah iman. Tak laksana, kafir. Tu khawarij. Dah kata iman 3 serangkai tu untuk sempurna, bukan untuk sah. Khawarij kata untuk sah. Nak sah iman kena buat dengan jawarih, kena laksana. Tak laksana, batal iman, kafir, kekal neraka. Ulama fiqh, ulama hadis, dia kena ada 3 tu iman. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ada 3 ni baru sah, ada 3 ni barulah sempurna iman. Kalau benar hati saja, buat dengan jawarihnya tak ada, imannya tak sempurna, imannya cacat, imannya tak comel, bukan kata tak sah. Tu takrif fiqh dengan ulama hadis. Tapi dibawa takrifan ulama fiqh, ulama hadis, takrif iman, tapi dikupah ikut jalanan puak khawarij.
Tengok molek. Iman ni gapo dia iman ni? Tengok molek dia kata iman ni gapo dia? Iman benar hati, ikrar dengan lidah, kemudian buat dengan jawarih. Laksana. Tak laksana, kafir lah. Iman dia tak sah. Sebab tak cukup komponen iman. Tak cukup takrifan iman. Tak kena dengan takrifan iman. Sebab takrifan iman kena ada 3. Takrif iman 3 ni kan. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ni buat dengan jawarih laksana ni. Ini takrif iman. Tak buat, tak laksana, batal iman, kafir. Itu khawarij. Gimana? Lepas tu kata walaupun gitu tak boleh nak baca sendiri, jangan. Takrif bunyi sama tapi huraian berbeza. Gimana? Biasa dengar nama khawarij dah. Dengar nama je lah. Biasa dengar nama ahli sunnah, dengar. Biasa dengar nama mu'tazilah, dengar. Dan ahli sunnah tu balas mana? Kita ahli sunnah. Oh iyalah, alhamdulillah lah. Kita ahli sunnah, jangan ngaku saja. Pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan jadi ngaku dakwa ni. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita Asy'ariyah, Maturidiyah. Pekoh. Pekoh kita pekoh mazhab Syafi'i. Pekoh mazhab Syafi'i. Suti kitab pun tak ngaji lagi pekoh Syafi'i. Ngaku pekoh Syafi'i. Ngaku dakwa. Dah kata rasmi. Rasmi itu cara rasmi, cara sebenar masing-masing. Siapa yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah Jamaah? Ada ilmu akidah Ahlussunnah Jamaah. Siapa yang pekohnya bermazhab Syafi'i? Orang yang ada ilmu pekoh Syafi'i. Dan kalau kita tak ada ilmu pekoh Syafi'i, kita pakai pekoh siapa? Pekoh sendiri. Pekoh sendiri je lah. Jangan dengar nama aja. Mu'tazilah, Khawarij. Kemudian ada, kita ambil sikit ke dah. 10 minit lagi. Kita start lambat kan. 10 minit lagi. Royak 10 minit lagi tu. Kemudian takrifan iman mengikut jalanan ulama tauhid adalah membenar hati saja. Ikrar dengan lidah, Islam. Buat dengan jawarih, ihsan. Ada 3 tu, barulah comel iman, comel Islam, comel agama. Laksana tu penentuan dia comel ke tak comel. Laksana agama tu penentuan comel ke tak comel Islam dan iman kita. Jadi iman hanya membenar hati saja. Lepas tu ada pula kata itu akidah Murji'ah. Itu bukan akidah ahli sunnah. Ni pun saya pernah dengar. Dia menyalahkan tarikh iman benar hati saja. Tarikh iman bukan benar hati saja. Iman benar hati, ikrar lidah, buat ngejawarih. Tarikh iman benar hati saja tu salah. Itu bukan ahli sunnah, itu Murji'ah. Kalau Murji'ah mungkin kita tak biasa dengar. Kalau Khawarij tadi mungkin kita biasa dengar nama. Murji'ah kita tak biasa dengar nama. Murji'ah ni dia takrifan Islam, takrifan iman Murji'ah memang membenar hati saja. Macam ulama tauhid, iman benar hati saja. Murji'ah iman benar hati saja. Tu kata serupa tu. Murji'ah bukan ahli sunnah. Serupa macam tadi lah. Iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Kan serupa kan ulama pekoh, ulama hadis dengan puak Khawarij kan serupa pada bunyi, pengertian tak sama. Ni sama juga ni. Serupa pada bunyi. Ulama tauhid kata iman benar hati saja. Puak Murji'ah kata iman benar hati saja. Serupa betul bunyi, takrifnya lain, huraiannya lain. Puak Murji'ah janji beriman. Sah ke 6 rukun iman. Buat dosa apa pun tak lekat dosa. Main barang ada. Ngaji molek akidah, sah ke 6 rukun iman. Buat apa kesalahan pun, tak semayang ke, berjudi ke, minum arak ke, tak lekat dosa. Tak berdosa kita. Sebab apa? Sebab sekat di iman. Balas tu.
Dia buat banding macam orang kafir. Orang kafir. Orang kafir ni buat baik apa pun. Mana orang kafir buat baik? Tolong orang, buat baik tu. Buat baik tu. Tolong orang, taat pada ibu bapa. Baiknya orang kafir ni. Tulis tak pahala. Catat tak pahala. Sebab apa tak catat pahala? Sekat kafir tu lah nak catat pahala buat ni. Orang kata tak buka akaun, kena buka akaun dululah, kena asyhadu dulu, masuk Islam barulah terbuka akaun, barulah boleh masuk pahala. Jadi orang kafir buat baik tak dicatatkan pahala sebab sekat di kafir. Orang beriman janji ada iman, buat apa dosa pun tak catat dosa sebab sakok di iman. You orang tu kesedak tu. Janji ada iman, buat apa pun tak dicatatkan dosa. Itu Murji'ah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, ulama tauhid, nak comel iman, nak sempurna iman kena buat. Kalau langgar perintah Tuhan, iman kau lama kau gelak, kau oleh iman kau lama kau lemah, kau nipi, kau lemah, kau nipi. Hak tu. Nak kuat balik iman, nak mantap balik iman kena buat amal. Jadi iman pun turun naik dengan amal kebajikan yang kita lakukan. Buat dosa, iman jadi kau nipi, iman jadi kau lemah. Puak Murji'ah kata, janji ada iman sudah. Kemah iman, kemah akidah, pekoh tak sah cara, tasawuf tak sah cara, ngaji tauhid je, biasa iman je. Lepas tu pekoh kan ni, dosa kan, tasawuf kan ni, dosa kan. Tak apa, tak ada masalah. Pekoh tak betul pun tak apa, tasawuf tak betul pun tak apa, janji iman sah, maka tak betul pekoh, tak betul tasawuf, tak lekat dosa. Sebab apa? Sakok di iman. Itu Murji'ah. Itu Murji'ah. Lain. Adapun ahli sunnah wal jamaah, takrifan iman ulama tauhidnya betul, iman benar hati saja. Tapi nak kuat iman ni mari daripada ihsan, daripada amal ibadat. Buat kebajikan, iman kau subuh. Buat dosa, iman kau malam. Dia gitu. Tu naik iman dengan ihsan, dengan kebajikan yang kita lakukan, dengan ketaatan yang dilakukan, iman kau subuh. Dengan derhaka maksiat, iman kau lemah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi walaupun takrif tu bunyi sama, tapi bawakannya lain. Sebab ada orang kata salah, iman benar hati saja salah, itu bukan ahli sunnah, itu Murji'ah. Murji'ah bawakannya lain. Tadilah ngaji tauhid sudah, sah ke nak rukun iman sudah, pekoh salah, tasawuf salah, tak ada masalah tu. Sebab apa? Sebab tak kena dosa, sebab ada iman. Kita memang penting ke iman ni, tapi jangan tolak Islam dengan ihsan. Pekoh tasawuf kena jaga molek. Cuma nak ceritanya Islam, ihsan, pekoh, tasawuf, pakar apabila ada iman. Tu nak ceritanya. Kedudukan iman ni mustahak. Nak pakar pekoh, nak pakar tasawuf, nak pakar Islam, nak pakar ihsan, iman. Tapi kalau imannya sah, pekohnya tak betul, tasawufnya tak betul, iman kau lemah. Sebab apa? Dosa pekoh mari, dosa tasawuf mari. Murji'ah dah. Tak usah urusing hak pekoh, tak usah urusing hak tasawuf. Tekan tauhid sudah. Sah ke enam rukun iman sudah. Hak tu tak akan tak lekat dah. Dosa pekoh kita salah, dosa tasawuf tak lekat dah sebab janji ada iman. Itu Murji'ah. Jadi kesimpulannya, kedua-dua takrif ni hak sebenar pun pakai takrif yang sama, hak salah pun pakai takrif yang sama, tapi bawakannya berbeza. Hak tadi Islam, iman hak tadinya benar hati, ikrar dengan lidah, buat ngejawarih. Ulama pekoh takrif gitu, ulama hadis takrif gitu, puak khawarij pun takrif gitu, tapi bawakannya berbeza. Iman benar hati saja macam nak kita ni. Ini hak jalanan ulama tauhid, ulama mutakallimin, dan ini jalanan puak Murji'ah. Tapi ulama tauhid jangan bawa kod lain, Murji'ah bawa kod lain. Tak sama, walaupun dia punya takrifan tu nampak kod luarnya sama.
Sebab tu kalau tak mengaji molek, bawa tarikh iman, benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih untuk sah iman, dia kata. Itu khawarij. Ada pula kata iman benar hati saja, salah. Itu murji'ah. Murji'ah pasal lain, ulama tauhid pasal lain. Nak tahu mana betul, mana salah, kena belajar. Bukan hanya membaca sahaja. Bukan hanya membaca sahaja. Jadilah kitab kita ni mengikut jalanan ulama tauhid, iman membenar hati sahaja. At-tasdiq bil qalbi faqat, membenar hati sahaja. Ikrar dengan lidah itu Islam, buat dengan jawarih itu bahagian ihsan. Ada ihsan, maka iman pun jadi sempurna, Islam pun jadi sempurna. Tapi kalaulah hati terima molek, ihsannya tak ada, buat perintah Tuhannya tidak, larangan Tuhannya langgar, imannya tak batal, tapi imannya tak sempurna, iman yang akan jadi keholemah dengan maksiat derhaka yang kita lakukan. Jadi nak sempurna iman, kena ada ihsan. Nak sempurna agama, kena ada Islam, iman dan ihsan. Mana ketiga-tiga ni takrifan ni diasingkan takrifan sahaja. Diasingkan takrifan sahaja. Tapi nak jadi beragama, kena ada Islam, iman dan ihsan. Jadi selesai bab takrifan iman mengikut jalanan ulama tauhid. Rukun iman 6 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.